العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sambung di mana itu Fatanah. Keempat, fatanah artinya cerdik, bijaksana. Salah satu daripada sifat yang wajib kita iktikad, semua rasul bersifat dengan sifat fatanah. Tak kiralah rasul mana sekalipun, bila sebut rasul wajib dia bersifat dengan fatanah. Apa dia fatanah? Cerdik, bijaksana. Ya, cerdik satu, nak mubalarah, nak tunjuk ke apa ni, bersangatan cerdik, tambah lagi bijaksana. Kadang-kadang cerdik tapi tak bijak. Cerdik saja. Tuan cerdik tapi bodoh, tak pandai kira. Ini cerdik, bijaksana. Lain-lain tu. Bukan sekadar cerdik tapi bijaksana, penuh hikmah dan sebagainya. Yakni dikehendaki apakah cerdik bijaksana ni? Yakni cergas fikiran. Cerdik bijaksana sini menghendaki ia musannif cergas fikiran. Cergas fikiran tu pikak. Kita sebut mudah pikak. Kerana fikiran tak sama. Ada orang selalu 60 tak boleh pergi dah. Tu pun bearing bunyi. Berang tak nak pergi. Ada orang hak pikak. Dia dah igak. Tengok atas minyak. Kadang-kadang tengok atas, panggil apa IQ dia. Tengok atas IQ. Ada orang tahan beri, dia bijak bab ni tak sama. Kita ada subjek yang kita lemah. Betul kok dalam bab akidah. Ada orang bisa akidah, ada orang bisa fiqh, lemah akidah, sedia. Jadi rasul ni tak kira. Dia cergah fikiran. Wajib kita iktikad rasul mesti dia cerdik bijaksana. Macam mana yang kata cerdik bijaksana, yang kita kata cergah fikiran tu? Dengan sekira-kira. Ini dhabit kata cergah. Di sini tempat kita nak pegang. Bukan semata-mata kata cerdik. Bukan semata-mata kata bijaksana. Yang kata cergah, cerdik, bijaksana ni, dengan sekira-kira kuasa mereka itu sekalian rasul atas menghentikan bantah-bantahan. Baca guana apa tu? Bantah-bantahan gulawan. Gulawan. Kenal gulawan? Gulawan musuh dia. Panggil gulawan. Ada gu tak nak lawan ni? Ada gu. Beregu. Rekah jadi gu. Gu apa? Gulawan. Gu tu bukan gu tu sama-sama, gu nak berlawan. Itu panggil gulawan. Menghentikan bantah-bantahan gulawan dan mematikan cakapan gulawan. Itu maksud fatanah. Kalau kita nak faham dia rasul cerdik kot tu. Jangan salah faham kot lain. Rasul ni cerdik. Sungguh tak? Sungguh. Ya ke tak? Ya. Lagu mana cerdik?
Tasawurnya, pemahamannya mana? Cerdik di sini dengan makna sekira-kira Rasul ni kuasa di atas menghentikan bantah-bantahan musuh. Musuh duk bantah, duk komen, duk kritik, dia boleh jawab. Dan mematikan cakapannya. Apa ngapa mati cakapan? Mematikan hujah. Mana dia tak boleh nak sambung dah. Bila kena Rasul jawab sekali senyap terus. Tak boleh pergi lah. Tercengang. Tercengang. Dan maksud juga atau gambaran kata Rasul ni cerdik bijaksana, membatalkan, yakni sekira-kira kuasa mereka itu sekalian Rasul membatalkan dakwaan yang palsu. Sehingga dia ni boleh membatalkan dakwaan yang palsu. Mana hak ngaku, hak tipu-tipu tu, dia bila hujah dengan Rasul, kalah, terbatallah dakwaan tersebut. Serta nampak dan nyata di sisi gulawan dan yang mendengar. Dua pihak tu, gulawan, pihak musuh. Yang mendengar ni dia panggil apa dia? Audience. Yang ada di sekeliling pada ketika tu, bahawasanya perkataan Rasul itu benar dan dakwaan gulawan itu palsu. Tu. Sehingga dia dapat sampai tahap tu dia panggil maksud cerdik di Rasul. Bukan cerdik dengan makna masuk periksa pandai boleh markah berjaya mumtaz. Faham tak? Straight A. Tu cerdik pun lain. Tidak dikehendaki Rasul begitu. Cerdik Rasul ni dengan makna kuasa berlawan dengan musuh. Kalau musuh buat keluar hujah, dia boleh mematahkan hujah. Sekira-kira musuh ni tahu kata sedar, kata dia tak betul. Sampai tahap tu. Macam apa dia? Kisah Nabi Ibrahim dengan Namruz. Dengan Namruz. Namrud bahasa Arab, Namruz istilah asal. Sehingga dia kata, wahai Ibrahim, Tuhan yang kamu suruh kami sembah ni lagu mana? Sedap dia tanya. Nabi Ibrahim kata, Tuhan tu yuhyi wa yumin. Dia menghidup dan memati. Namrud kata, ana uhyi wa umit. Aku pun menghidup, aku juga boleh memati. Dia pun bunuh seorang, dia lok seorang. Dia ambil dua orang banduan daripada penjara, dia tikam seorang, dia lepas seorang. Dia kata, ni aku memati, aku menghidup. Ana uhyi wa umit. Sudah nak jawab aku mana? Kalau sekali tengok betul juga dia jawab tu. Ada selapih. Memang dari segi kita yang mengaji ni memang jauh. Tuhan menghidup dengan cara lain, memati cara lain, Namrud cara lain. Tapi nak beri mampu hujah tu, hanya Rasul saja yang kuasa. Sebab Rasul bersifat fatal. Maka Nabi Ibrahim kata mana? Baiklah. Gini tuanku, Tuhan yang saya seru, saya ajak sembah ni ialah Tuhan yang dapat menaikkan matahari daripada timur, menenggelamkan kepada pihak barat. Kalau betul tuanku ni Tuhan sungguh, maka bagi esok tuanku naik ke barat, waktu ke timur pula. Dalam Quran Tuhan kata apa dia? Fabuhital ladzi kafar. Maka tercenganglah oleh kafir tersebut. Senyap saya nak kata apa, bingung tu. Ketika tu dia sedar kata dia dakwaan dia tu palsu, dan begitu juga orang yang berada dalam istana ketika tu sedar kata Namrud bukan Tuhan. Namrud hanyalah manusia biasa. Hak tu malu muka tu. Bakar Nabi Ibrahim ni. Dia gitulah. Dia tak ada nak lawan, tak ada lawan. Dia ambil tindakan lah. 3 ark dah. Apa dia? Dia wakil lah. Tak ada arah nak berlawan secara sihat dalih. Wah, akta 3 ark. Berigaklah kawan tu. Lari punya lari gak dia. Bakar kayu api. Besar tu. Sekira-kira burung tak boleh lalu kat atas. Burung tinggi juga terbang tak? Tinggi mana burung? Terbang tinggi juga.
Dengan pokoknya mana tinggi burung? Tinggi burung lagi? Tinggi burung. Dengan bangunan kita tinggi burung lagi tau? Jadi nak cerita keadaan masa tu api besar sehingga burung tak nak terbang, tak lepas terbang. Api tinggi masa tu. Punca apa dia Nabi Ibrahim dibakar ni? Kerana kalah hujah. Kalau leni kat orang masuk J. Hujah debat-debat tanya lawan masuk J. Jeng hal. Itu masalah dia. Baik. Ni kontrak kat mana pula? Tak pergi pak kita tu kontrak kerja tengah malam ni. Kalau tidak siap lama tu. Baik. Mana semua orang yang dengar perkataan Rasul tadi nyata kata palsu. Benar perkataan Rasul dan dakwaan gulawan tu palsu. Melainkan yang tidak nyata, yang tak nampaknya, mereka yang buat-buat degil dan sombong juga. Dia buat degil dan juga sombong. Mana apa? Tak boleh dengar. Dia tahu kata betul hak Nabi dakwa, Nabi cerita ni, tapi dia kerah. Orang panggil kerah benda. Kerah keng, kerah benda. Dia tahu tapi tidak mengakui kebenaran tersebut. Dia sedar. Dia panggil benda, kerah benda. Kerah benda. Maknanya hati tak mau terima. Padahal dia tahu kata dia tak betul. Sebab tu kita tengok kisah Nabi Musa berlawan dengan siapa dia? Tukang sihir Fir'aun. Tukang sihir buat keluar ular. Letak jadi ular-ular belaka. Nabi Musa lepas tokak jadi ular. Akhir sekali ular Nabi Musa boleh telang semua ular tukang sihir. Maka tukang sihir sedar pada ketika tu bahawasanya Nabi Musa bukan sihir. Sebab sihir tak boleh makan sihir lagu tu. Maka ketika tu dia berimanlah kepada Nabi Musa. Sedar. Tapi hak tak sedar tapi kita buat degil dan sombong. Sebab tu dia panggil salah satu perkara yang membatalkan kebenaran, menolak kebenaran ialah sifat sombong, takabur. Takabur ni dia panggil batrul haq, menafikan kebenaran, wa ghamatun nas, menghinakan manusia. Itu sifat takabur. Bila orang ada sifat takabur, sombong, maka ketika tu dia akan, walau betul pun dia akan kata dah. Dia tidak akan mengakui kekurangan dia. Sebab dia berasa dia lebih, maka dia kata orang tak betul. Padahal dia sedar kata dia salah. Ini bahaya sifat ni. Baik. Na'udzubillahi min dzalika. Kami minta berlindung dengan Allah daripada demikian itu. Demikian mana? Buat degil dan sombong tadi. Kerana sifat ni sifat yang keji. Kita kena kata apa dia? Qul haq walau kana murran. Berkatalah benar walaupun pahit. Kita ayah dia tu sebut. Kita akan datang ni sebut ni. Daripada kita kekal dalam kesalahan, lebih baik kita rujuk kepada kebaikan. Tu dalam kitab Tashilud Dha'afa dia akan sebut. Masalah puak-puak yang kritik kitab dia, bila baca kitab lain pula tulisan ayat dia, kalau sedar kata salah, baliklah ke asal. Walau lebih baik daripada kekal dalam kesesatan. Kalau tidak, rugilah dia. Sebab apa? Ada sombong. Sombong ni berasa kalau dia mengaku kata dia tak betul, orang lain betul, dia berasa mana? Dia berasa lekeh. Berasa dia tu komang. Berasa dia tak rok. Lepas tu dia jadi payah nak mengakui kata dia tu betul, dia tu salah, orang lain betul. Payah. Duk berasa dia betul. Ni payah. Nak masuk guru payah orang ni. Masa dia kena semua. Jadi nak kena orang turut dia. Ini salah. Tak? Kita ada bidang kita ada kepandaian kita, sekadar tu saja. Lain daripada bidang kita, serah pada orang pandai. Tak? Ni buat pandai, ni rohok. Buat pandai rohok. Lepas pasang katok.
Tu kira-kira buat pandai. Ada. Pasal siap tak kena kata. Tuan tak pandai, mengaku kata pandai. Nak kata tak pandai kan takut komang, benda belah tu tak pandai. Jangan. Tak pandai khabar tak pandai. Ada. Orang dak hina. Ni pomeng pandai belah ke? Beres boleh. Habis kakah yang saling. Dia bunyi lagi kokak kereta. Jeng. Baik. Itu akidah. Wajib i'tiqad Rasul bersifat fatanah, cerdik, bijaksana. Apa maksud? Kuasa membatalkan hujahmu musuh. Sehingga Allah Ta'ala sendiri kata ke Nabi, wajadilhum, debatlah oleh engkau ya Muhammad akan mereka itu billati hiya ahsan, dengan hujah yang terlebih baik. Pesan ke Nabi, kata Nabi, wajadilhum billati wajadilhum billati hiya ahsan, debat olehmu ya Muhammad akan mereka itu musyrikin, wabak kafir, billati hiya ahsan, dengan hujah yang lebih baik daripada mereka. Kalau Rasul tu bodoh, tak cerdik, adakah Allah Ta'ala suruh lagu tu? Suruh tak? Tak. Tapi kerana Allah Ta'ala tahu kata Rasul ini cerdik, bijaksana, maka diperintah Rasul ni berdebat dengan lebih elok, berhujah lebih elok daripada puak-puak musyrikin. Baik. Mustahil lawan bagi cerdik, bijaksana atau fatanah, iaitu bodoh dan benok. Bodoh berwaw dak alif. Bodoh baca, yang baca Buddha. Bodoh dan benok. Bodoh dengan benok mana berat? Bodoh dengan benok. Tapi nak lebih kurang dah tu. Bodoh, benok. Yang bodoh tu ke benok. Bodoh ni setelah diajar tak tahu juga. Ajar berkali-kali pun tak tahu. Lah kita kata bahasa ni benok sungguh. Benok tu nak ayatnya bersangatan bodoh. Jadi salah satu sifat yang mustahil atas Rasul ialah sifat bodoh dan benok. Akal tak terima kata Rasul ni bodoh, Rasul ni benok. Rasul apa bodoh? Pergi umat nak pergi jumpa siapa tu, ya Rasulullah, saya ada masalah begini. Aku pun tak tahu juga ni. Nanti ya dulu bagi buka kamu ya. Tak ada di Rasul ni. Ada. Semua Rasul bersifat cerdik, fatan. Jadi wajib kita i'tiqad Rasul ini tentu tidak bodoh dan tidak benar. Dan dalil di atas wujud fatanah. Dalil di atas mesti sungguh fatanah. Wujubu fatanah, yani mesti sungguh sifat fatanah. Dan istihalatu lawannya. Istihalah lawan bagi fatanah. Apa dia istihalah lawan? Istihalah bodoh. Wujubul fatanah wa istihalatul bodoh. Campur bahasa Arab dengan Melayu ini pening. Istihalat wujubul fatanah, istihalatul baladah. Dia panggil baladah, bodoh. Mesti sungguh Rasul tu cerdik dan mesti tidak bodoh. Dalilnya mana? Maka kerana bahawasanya takdir, jika bodoh mereka itu sekalian Rasul, takdir. Mana dalil kata Allah dalil kata Rasul tu cerdik? Baik, kalau tak cerdik, apa jadi? Lawan bagi cerdik, bodoh. Kalau tak ada sifat cerdik, tentu bodoh. Dan kalau bodoh, nescaya tiada kuasa mereka itu sekalian Rasul membatalkan dakwaan yang palsu bagi gulawan. Tentu dia tak kuasa. Faham tak?
Bila kata Rasul ni tidak cerdik, itu bodoh. Bila bodoh tak boleh nak lawan. Berlawan hujah dengan musuh tiba-tiba tak boleh nak lawan. Bila dia kata tiada kuasa membatalkan dakwaan yang palsu bagi lawan, apa jadi? Maka baca mana? Mak Saleh Melayu. Maka cepat siapa boleh jawab? Tak ada Rumi ni. Semua kita Jawi. Maka tersetok cakapan mereka itu. Tersetok. Stop. Pak kata Melayu orang putih je tu. Stop. Bukan tersetok. Stop. Kalau setok, kejut. Terstop. Terhenti cakapan mereka itu, Rasul. Nampak tak? Kalau Rasul tu bodoh, berhujah, akhir sekali tak kuasa nak lawan hujah musuh. Bila tak lawan apa jadi? Berhenti cakap, berhenti berhujah, stop. Ada kita terstop. Terstop cakapan mereka itu sekali Rasul. Bila stop tak nak lawan, maka berpaling umat daripada mengikut seruan mereka itu Rasul. Akhir sekali umat duk tengok Nabi duk debat ni, ikut siapa akhir sekali? Akhir sekali ikut musuh-musuh. Dah Rasul apa? Tak nak hujah, akhir sekali stop. Tersetok cakapan. Apa tersetok? Terhenti cakapan. Ngelah-ngelah ni jumpa istilah pelik-pelik. Tersetok. Tulis korang nak tahu situ. Terstop boleh. T-E-R dash stop. Terstop. Ikut pandai lah. Jangan main. Book tak terbit lagi. Book sudah berwakak. Baca buku je. Book. Campur bahasa orang putih. Facebook sudah. Tulis Facebook lagi tak jawi. Sudah baca warna. Facebook dia lagu tu. Facebook sudah je. Hanya tak jumpa dah apa, dah jumpa tahu lah. Tak. Bila mana takdir kata kalau Rasul tu tidak cerdik, bodoh, bila berhujah kalah. Rasul ni kalah. Bila kalah, umat hadap turut dia, akhir sekali lari berpaling daripada mengikut seruan mereka itu Rasul. Apa jadi? Maka luputlah, hilanglah hikmah, dilantikkan mereka itu sekalian Rasul tadi jadi Rasul. Bila mana umat lari daripada seruan, maka luputlah hikmah. Sedangkan hikmah dilantik Rasul ni apa dia? Nak menyampaikan seruan agama, menyampaikan ajaran agama. Tiba-tiba umat lari, tak mau masuk dekat, tak mau ikut dia. Apa? Pasal bodoh. Apa jadi? Luput hikmah. Maka iaitu luput hikmah tu mustahil. Luput hikmah dilantikkan jadi Rasul ni mustahil. Akal tak terima. Sebab apa tak terima? Kerana membawa, yakni menyebabkan kepada jahil yang melantikkan mereka itu jadi Rasul. Kalau kata Rasul ni tak cerdik dengan makna bodoh, maka hujah-hujah kalah. Umat hadut dengan dia lari habis. Sebab apa lari? Rasul apa tak dia jawab? Akhir sekali luput hikmah. Hikmah Rasul dilantik ialah nak menyampaikan hukum. Maka tiba-tiba umat lari. Siapa ada hukum? Tak siapa hukum. Maka perbuatan atau perkara tadi mustahil. Sebab apa? Sebab membawa kepada jahil yang melantikkan mereka jadi Rasul. Siapa dia yang melantik tadi? Iaitu Allah.
Seolah-olahnya Allah tidak tahu kata Rasul ni bodoh. Karuk lalu. Mana boleh? Rasul-Rasul ni dia panggil Safiyullah. Siapa Safiyullah? Pilihan Allah. Anak Nabi kita digelar Muhammad Al-Mustafa. Muhammad yang terpilih. Bukan sembarangan, terpilih. Cuma Syiah je lah yang kata Jibril salah alamat. Buat Syiah dia faham lagu tu. Syiah dia faham kata asal jadi Rasul ialah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Cuma Jibril salah alamat gitu wahyu ke Nabi. Itu dia punya rekaan. Syiah ni bukan Sayyidina Ali. Syiah ni puak yang menyokong Sayyidina Ali. Yang mana Sayyidina Ali tak minta pun disokong. Dia membentuk satu, dia jual nama lah, seolah-olah select nama Sayyidina Ali tu ya. Sedangkan dia ada fahaman yang suku, fahaman yang asing. Tapi terpalik nama kerana jual nama kat dia. Baik. Kalau begitu, kalau begitulah pendalilannya, tetaplah Rasul itu cerdik, bukan bodoh mereka itu. Tentulah Rasul itu cerdik dan tidak bodoh. Dengan dalil mana? Dalil yang disebutkan tadi. Kalau Rasul itu tak cerdik, tentu bodoh. Bila bodoh, lawan musuh kalah. Bila lawan musuh kalah, umat nak ikut dia ke ikut musuh? Ikut musuh. Bila umat ikut musuh, luput hikmah Tuhan latih Rasul. Latih Rasul nak menyampai hukum, nak menyampai warna, umat lari. Jadi seolah-olah Allah Ta'ala latih itu jadi jatuh sia-sia. Bila sebut sia-sia, maka apa yang Tuhan buat tu seolah-olah Tuhan tu jahil. Maka mustahil. Bila mustahil Tuhan jahil, mustahilah Allah Ta'ala latih tu ada berlaku sia-sia. Bila mustahil tadi, maka mustahil juga Rasul tu apa dia? Bodoh. Bila mustahil bodoh, wajiblah Rasul tu cerdik, bijaksana. Itu cara pendalilan. Wallahu a'lam. Bermula Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Itu 4 sifat wajib bagi Rasul. Dan harus bagi Rasul itu satu jua. Ni kena jaga sikit. Nak beza ni harus. Dan harus bagi Rasul itu satu jua. Satu saja. Apa dia? Iaitu satu tu berperangai dan bersifat dengan perangai dan sifat manusia. Kita hukum harus boleh terima Rasul yang Allah Ta'ala lantik ni berperangai atau bersifat dengan sifat manusia. Kena letak satu pegangan kata harus boleh berlaku. Tapi syarat perangai dan sifat manusia tu, perangai macam mana? Yang tiada. Ini perangai atau sifat yang tiada membawa, yang tidak menyebabkan kepada kekurangan pangkat. Situ ada ya tak? Ya, nga. Tak? Tani sebut pikap. Pekap. Asalnya peringkat jadi pekap. Pengkap. Hidup pekap mana? Dia kata itu. Dia duduk pekap mana? Pekap. Pekap ni peringkat kedudukan. Dia sebut pekap. Kalau kita sebut pangkat pun tak ada masalah. Sifat manusia yang tiada membawa kepada kekurangan pangkat ataupun pekap dan martabat, yakni kedudukan mereka itu sekalian Rasul yang maha tinggi. Haruslah sifat tadi berlaku di Nabi, sifat manusia. Syarat sifat yang tidak mengurangkan martabat Nabi, kedudukan Nabi. Kerana kalau sifat yang menjatuhkan martabat Nabi, dia panggil sifat tadi mustahil. Adapun sifat ni harus. Dan
sifat tadi juga sifat yang harus bagi Rasul tadi, yang tiada membawa, yang ini tiada menyebabkan kepada meliarkan umat daripada mereka itu Rasul. Perangai yang ada pada Rasul ni harus, tapi syaratnya perangai yang tidak meliarkan umat. Mana umat tak lari dengan perangai dia. Kalau Rasul jenis perangai tak jenis, orang tinggal. Mana perangai yang tidak elok, tidak ada. Rasul bersifat dengan sifat kemanusiaan, sifat yang mulia-mulia. Sifat yang tidak meliarkan umat masuk dekat. Hak melia tak ada. Dan sifat mana lagi? Sifat kemanusiaan yang ada pada Rasul tu yang tiada membawa, yang ini menyebabkan kepada meluputkan hikmah yang dibangkitkan mereka itu jadi pesuruh. Yang ni jangan sifat yang tidak menyebabkan luput hikmah dibangkit. Apa hadis Nabi sebut? Innama bu'ithtu liutammimal makarimal akhlaq. Diutuskan akan daku oleh Allah liutammimal makarimal akhlaq, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Itu tugas Rasul. Tiba-tiba Rasul ni berperangai dengan perangai yang jatuh martabat, luputlah hikmah. Luputlah. Berarti dia kata sini, sifat yang tiada membawa kepada meluputkan hikmah yang dibangkitkan mereka itu jadi pesuruh. Kena faham gitu. Wajib kita i'tiqad. Wajib atas kita i'tiqad, harus boleh terima akal bagi Rasul itu bersifat atau berperangai dengan perangai manusia. Dia panggil a'raq basyariyah, sifat kemanusiaan. Kita kena letak harus Rasul ni bersifat dengan sifat kemanusiaan. Tapi syarat sifat tersebut sifat yang mulia-mulia saja. Sifat yang menjatuhkan darjat pangkat Rasul tidak akan berlaku sama sekali. Tidak akan berlaku sama sekali. Itu akidah kita. Kerana kalau berlaku, rosaklah. Sebab apa? Sebab Nabi itu kan uswatun hasanah, ikutan terbaik. Tiba-tiba berperangai dengan perangai yang tidak elok, nak ikut warna, tak boleh ikut. Baik. Maka misal, contoh yang harus itu, contoh kata perkara yang harus berlaku pada Rasul tu apa dia? Seperti makan, minum. Rasul makan tak? Makan. Boleh terima tak Rasul makan? Boleh. Sebab apa boleh? Sebab Rasul tu manusia. Rasul tidur boleh? Boleh? Akal boleh terima. Tak? Rasul dia tu ni makan, minum. Cumanya kita kena letak cara Rasul makan tu makan yang mulia. Kalau minum, minum yang mulia. Kalau makan, Rasulullah makan kunyah sehingga lumat, barulah telang. Akal boleh terima harus kata Rasul tu makan. Tak jadi satu benda mustahil kata Rasul tu makan, tak boleh terima akal. Tak. Boleh terima kata Rasul tu makan. Tapi kita nak letak Rasul makan ni, syaratnya makan yang elok-elok. Kalau minum, minum yang elok. Kalau minum kok tak terbelahak lah. Kalau makan kok tak siapa jelai lidah. Kerana hak tu tidak layak di Rasul. Yang layaknya sifat kemanusiaan yang mulia-mulia sahaja. Tu. Rasul makan, minum. Tapi makan minum Rasul ni penuh adab dan tertib.
Kalau kita minum ni, air segelas ni gok. Rasulullah tak minum. 3 tegokan pertama Rasulullah minum asin-asin. Setegok nyawa, setegok nyawa. Yang keempat tu barulah gok. Cara Rasul minum. Kita ni kadang duk mulut dah lepas dah ni nak buka puasa. Lekat terus sini. Gok. Oh, tak ingat dah. Rasul makan dan minum tangan kanan. Kita kanan juga. Cuma kadang-kadang makan cikecok tu. Kekok garpu belah kiri, bahagian ikan. Pisau belah mana? Kalau orang kanan, pisau belah kanan bahagian kerak. Kerak putus tak? Putus. Suap tangan mana? Dalam hadis kata silap, Riyadhus Shalihin tak silap. Dia kata syaitan makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Lepas tu kena orang hok kerah kau, dia kata muni setan. Pasal makan tangan kiri, minum tangan kiri. Ni ada siapa tengok cerita apa cerita Turki Uthmaniyah dalam apa? Allah. Cerita Turki di zaman Turki Uthmaniyah. Allah, saya lupa dah nama dia. Nama apa raja tu? Pasha tu. Tapi Pasha ni tugas dia. Sultan mana? Sultan Abdul Hamid Han. Gitu tak? Turki Uthmaniyah. Ada orang nak main debat dengan dia. Orang nak rapah kuasa dia. Orang buat macam pemberontak lah zaman dia. Dia kata tak layak. Yang layak ialah keturunan Rasulullah. Dia dakwa. Sultan Abdul Hamid ni, ya Allah, cerdiknya orang. Dia jepuk. Hak dakwa. Kata dia ni keturunan Rasulullah. Dia sengeleng. Bubuh sudu lik kiri. Garpu lik kiri. Kalau betul lah dia ni betul-betul nasab Rasulullah, dia jaga masalah makan. Pak ambil garpu lik kiri, pisau belah kanan, suap belah kiri. Pekerja dia pelik dah. Biasa raja ni bubuh garpu belah kanan. Mana suruh makan belah kanan, kerak belah kiri. Dak hari ni dia pusing. Lalu orang tanya, orang pekerja dia kata, tuan aku tak betul buat lagu ni. Dia kata, aku tahulah. Maka terbongkarlah situ, kata dia ni bukan sebenar-benar keturunan Rasulullah. Dia hanya palsu saja. Masa tu zaman kerajaan Turki Uthmaniyah, Sultan Abdul Hamid. Sultan Abdul Hamid ni dia kuat selawat sehingga ada satu malam dia lupa selawat ke Nabi. Lalu ada orang mimpi Rasulullah. Orang mimpi tu, mimpi kata dia ni, seorang ni dia nak bankrupt. Lalu dia selawat, mimpi Rasulullah malam. Malam yang sama, yang mimpi Rasulullah, malam tu juga Sultan Abdul Hamid ni lupa selawat. Bukan sengeleng lupa, bukan malas, letih tadbir negara, tertidur di meja. Tidur terus di meja jabat. Siapa pernah tidur? Tidur juga, tidur dalam kerja. Ni tidur letih sangat, tertidur malang situ. Dengan keadaan tak berselawat. Lalu dia orang pedagang tadi yang bankrupt mimpi Rasulullah. Lalu Rasulullah kata, "Gilah kamu esok pagi minta hutang kamu dengan Hamidku," dia kata. Rasulullah sebut siapa Hamid aku ni, Hamidku, maknanya rapat sangat dia dengan Rasulullah. Dia sudah lupa aku, maka mungkin esok kan pergi minta dengan Hamidku dia. Sultan Abdul Hamid. Okay, sekali esok kan pergilah istana. Pergi khabar pegawai istana, nak jumpa tuanku. Nak jumpa buat benda. Dia kata,
tuanku ada hutang dengan saya. Bengonglah. Memang tak boleh masuk lah. Tuanku nak berhutang dengan siapa tuanku? Allah, tuanku. Ada pernah dengar tuanku buat pinjaman bank? Pernah dengar? Tuanku buat pinjaman bank. Dia tu bank dah. Jadi orang tak boleh masuk lah. Api berkerah nak masuk. Sehingga Sultan Abdul Hamid kata, siapa dia luar tu bising? Makinlah masuk. Tugas kata ada orang gila kali tuanku, mari minta hutang dengan tuanku. Tak apa, panggil dia masuk. Masuklah. Masuk dia tanya, apa hajat? Dia kata, tuanku, saya ni seorang pedagang tapi saya bankrupt. Lalu jadi pegawai marah, dia ada hargah lah soalan begitu, cepat-cepat lah. Lalu dia kata, dok begini, semalam saya mimpi Rasulullah. Bila sebut mimpi Rasulullah tu, gak lalu dah dia. Pasal dia orang yang dekat dengan Rasulullah ni, pasal lalu duk Allah sebut Rasulullah mimpi. Lalu dalam mimpi, dia kata, dia ceritalah, saya ni seorang pedagang, saya bankrupt. Lalu saya berdoa sehingga mimpi Rasulullah semalam. Kejut Sultan Abdul Hamid. Lalu dia kata dalam mimpi, suruh minta hutang kamu akan dilangsaikan oleh Hamidku, dia kata. Oh, kau sebut Hamidku tu kau kenalin kawan tu. Sehingga dia sedar, dia kata dia ulang banyak kali hak dia mimpi. Bila sebut Hamidku, mana dia Allah piti. Tiap kali sebut Hamidku, Allah piti. Tak beri sebut, nak tengok hak tu. Mahal tu. Sehingga Rasulullah sebut nama kita dalam mimpi tu. Mudah payah. Mimpi Rasulullah payah. Tiba-tiba mimpi Rasulullah sebut nama kita. Allah tu mahal. Sehingga kan pegawai istana kata, dah habis lagi kau hutang. Masa 2-3 ucam mah boleh. Dia kata habis dah. Maka dia hambak. Tak apalah. Kau kata gilah. Maka pegawai istana kata, tuanku ni bila sebut lagu tu, kalau tuanku buat lagu tu, habislah harta tuanku. Duk beri saja. Maka tuanku jawab mana? Sultan Abdul Hamid jawab, kalau dia minta semua sekali harta aku beri belaka. Sebab aku rasa bersalah, semalam aku tidur tak sempat selawat ke Nabi. Siapa gitu selawat. Siapa Nabi tu pesan ke orang lain, kawan ni tak selawat ke dia. Maknanya selawat semua. Dia kata semalam aku tertidur tak dan selawat ke Rasulullah. Bukan sengeling tak boleh selawat, tertidur keletihan. Kita tak letih pun tak selawat juga. Allahu Akbar. Jadi itulah dia panggil apa dia tu. Kerana kita kena makan dan minum tadilah. Nak cerita makan dan minum tadi. Rasulullah makan, Rasulullah juga minum. Cumanya minum Rasulullah tadi ada tata tertib dia. Berdiri dengan berdiri, Rasulullah minum berdiri, iaitu minum air Zam-Zam. Betul, minum air Zam-Zam sunat berdiri. Tidak sunat duduk. Kita ambil air Zam-Zam, walaupun bukan di Masjidil Haram mana, rumah kita pun kita ambil Zam-Zam, kita berdiri. Doa. Macam mana doa minum air Zam-Zam? Moga tak minum lama dah. Tak ingat dah lah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Ya Allah, kami minta akan Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas dan penawar bagi tiap-tiap penyakit. Maka minum. Minum macam mana? 3 tegok berasingan dulu, yang keempat tu barulah degok, gok gitu. Minum air lain pun gitu juga sebenarnya. Tapi tak gitu lah. Kena tapping kan. Bos segera tu kan. Gok masuk. Sedap. Cumanya kalau ikut Imam Sya'rawi, Syekh Sya'rawi, dia kata apa dia?
minum dengan bismillah, sudah dengan alhamdulillah, 3 tegukkan pertama. Bismillahirrahmanirrahim, minum, alhamdulillah, bila telan, alhamdulillah. Bismillah pula, minum, segak, telan, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, minum, telan, alhamdulillah. 3 tegukkan ini, kata Imam Sya'rawi, bila mana minum dengan keadaan lagu ni, selama mana ada air sebanyak 3 tegukkan ni dalam badan dia, nescaya tidak akan bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Gak 3 teguk, kita ke mana air? Lama mana tahan? 3 teguk. Tapi sekat 3 je, dia ajar 3 je. Dah kecil, habis, minum pula. Tapi syarat air kosong lah, bukan teping tau, bukan air bandung apa dah. Kena air kosong. Baik, Rasulullah makan, minum, itu perkara yang haram. Dan sakit, Rasulullah sakit tak? Sakit lagu mana? Sakit yang tidak jatuh lah. Dia kata sini, dan sakit demam lebih kurang. Apa tak lebih kurang? Sakit yang lagu mana? Lebih kurang. Yang tidak seperti panggil penyakit yang berat-berat, tak ada di Nabi. Maknanya siapa kecil manis kena gerak kaki, tak ada Nabi. Ada. Kena stroke, tak ada di Nabi. Penyakit-penyakit lagu tu tak ada. Demam gitulah, semua jarang-jarang. Sakit kepala jarang-jarang, gitulah. Tidak siapa berat, masuk uak. Walaupun tak ada uak, kita istilahkan masuk uak lah. Tidak berlaku di Nabi. Dan menikah kahwin. Menikah, ada gak tu imam serik, aku terima akan nikah. Kalau baca nikah tak sah, kena huruf dah gak, bedah. Aku terima akan nikahnya. Kalau tak bedah tak sah dia. Ada timah nikah lagu tu, pernah jumpa tak? Tak ada dia. Alhamdulillah jumpa timah mudah basah tu. Kena timah hak set kaki tajwid. Aku terima akan nikah. Bunyi nikah. Kalau tak bunyi bedah tak sah dia. Kalau aku terima akan nikah, tak sah lalu. Ia berlalu gitu semua. Sedangkan dalam kitab sebut tidak memberi mudarat tertukar antara ha dengan ha bab nikah. Yang penting ada perkataan nikah. Jangan terima saja, aku terima. Ni dia sebut aku terima. Terima benda seperti yang tersebut. Nak tahu apa? Biar tahu. Nak tahu apa dia terima? Sebutlah terima nikah. Apa payah? Kan jadi isu tu kan? Jeng. Syekh Qadir sebut dah. Syekh Qadir sebut dalam kitab-kitab dia sebut mana? Hak jawab Wahabi. Dia kata, bercanggahlah dengan orang, nescaya kamu akan terkenal. Itu sifat Wahabi. Bila dia canggah, tak ikut orang, apa dia jadi? Sohu lah. Itu panggil publicity murahan. Lama dah tu, zaman Abu Bakar Asy'ari tu, zaman Syekh Qadir tu, perangai Wahabi gitu dah. Dia suka buat benda hak pelik yang tak serupa dengan orang. Bila buat lagu tu, sohu dia. Tengok, perlis dah baca kudung. Naik nama. Tengok, perlis nikah tak sebut aku terima akan nikah, tak sebut nikah, naik nama. Negeri lain ada naik nama? Ada bunyi negeri Pulau Pinang ke? Ada? Kedah ke? Tak ada. Tu konsep yang disebut oleh Syekh Qadir Al-Mandini, Wahabi. Lama dah penyakit. Jadi tak pelik lah pokok tu. Kalau lewat isu tu, kita tahu. Dan bergurau senda yang halal. Nabi gurau tak? Gurau. Tapi gurauan yang tidak jatuh pangkat. Maka gurauan Rasulullah ni yang halal. Lawan halal apa dia? Haram. Gurauan senda yang haram tak ada di Nabi. Gurau bodoh panggil. Gurau bewok. Saya nak duduk erik kursi, gong jatuh. Kawan tu naik tangga pegang kaki, sembanggu. Ataupun tolak tangga, rubah beleping kawan. Dia Rasul tak begitu. Rasulullah tidak begitu.
Madinah, saya pergi tu, masa lawak dalam Masjid Nabawi, ada satu tempat ditunjuk tempat berlarinya Rasulullah dengan Siti Aisyah. Di belakang Masjid Nabawi. Antara Masjid Rasulullah. Suram dia nama saya lupa dah. Masjid. Apa nama lupa dah masjid tu. Masjid Rasulullah. Masjid Nabawi tu belakang ni. Katalah Masjid Nabawi, belakang tu Masjid Rasulullah. Rasulullah main sunat istisqa situ. Khutbah raya pun main situ. Tak main Masjid Nabawi, main situ. Kemudian belakang tu tempat duduk Sayyidina Osman. Lekat nama Masjid Sayyidina Osman. Tak pasal-pasal. Bukan masjid tapi tempat semayang. Sayyidina Osman duduk sujud situ. Masa main sunat main raya dan juga main sunat istisqa. Ujung belah kanan tu Masjid Abu Bakar. Nama dia Masjid Abu Bakar. Sebab apa? Semasa Nabi duduk semayang raya dan semayang sunat istisqa, situ tempat semayangnya Abu Bakar. Jadi antara tempat tiga masjid ni ada satu tempat berlomba larinya Sayyidatina Aisyah dengan Rasulullah. Tak ada kesan pun. Ditunjuk situ, tunjuk tempat je. Sodok habis dah. Tak nak pergi tunjuk dah tempat berlari tu. Situ tempat Rasulullah gurau duk bergambar dengan Siti Aisyah tu. Ada walau kalau menang hak puan suka lalu dia menang. Dia nak menang je apa. Di situlah. Ada. Kesan-kesan sejarah tak ada dah. Hak tinggalnya mozaik. Tak begitu je. Tapi kalau pergi boleh tunjuklah sini tempat. Hak asalnya tak ada dah. Tanah pun tak ada dah. Tanah hak asal tu. Semua di semi belakang dah. Tak ada apa satu lah. Tapi masjid tu dia kekal. Nak kekal dia buat masjid. Tak boleh mayang pun. Masjid lah. Tidak buka pun. Ada pun masjid tempat Nabi semayang tu. Buka masa itu. Dia buka. Masa saya pergi tu buka. Tapi tak semayang. Pasal hari Jumaat. Kalau tepi masuk lah tu. Dia sibuk lah tu. Tak main Jumaat gitu. Jadi sibuk Jumaat. Pergi Masjid Nabawi. Di Rasul ada gurau senda. Tapi syarat gurau senda yang halal. Ini contoh perkara yang haruh atau sifat kemanusiaan yang haruh berlaku pada Rasul, yang akan bersifat dengan sifat manusia. Yang dikehendaki dengan yang haruh di sini ialah harus pada akal. Kita berhenti sini. Maka yang dikehendaki dengan yang haruh di sini ialah haruh pada akal. Kerana ni rumit sikit ni. Nak beza haruh akal dengan haruh syarak. Makan ni haruh akal ke haruh syarak? Makan minum haruh pada syarak. Jadi Rasul makan minum ni haruh ke tak? Haruh pada apa? Sudah. Kalau kata haruh pada syarak, makan pun boleh, tak makan pun boleh. Adakah kita faham lagu tu? Dia kena beza. Kena beza. Lagu mana nak beza? Kena minggu depan lah tu. InsyaAllah. Berhenti di situ. Maka yang dikehendaki dengan yang harus di sini ialah haruh pada akal. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. InsyaAllah nanti khatam. Tak banyak dah kot. 2 kali lagi lah. InsyaAllah 2 kali ke 3 kali. Tengok sini macam 2. Kalau nak buat 3 boleh. Boleh buat belakang. Ni buat sekali pun boleh. Pakai sekali habis lalu. Mudah lagi. Dan untuk pengetahuan awalnya, kita akan baca satu kitab namanya Tashilud Du'afa. Kitab karangan Ayah Diskam. Tashilud Du'afa ni kitab yang terkemudian daripada Takribul Ikhwan. Kita ngaji dah Takribul Ikhwan tu, kitab tu dikritik habis-habisan oleh puak Wahabi di apa nama? Di Patani masa tu. Maka lama lepas pada tu, ayah dia pula karang satu kitab namanya Tashilud Du'afa. Waraddu ba'di aqwalis sufaha. Tashilud Du'afa ni memudahkan orang yang lemah dan nak menolakkan setengah daripada perkataan orang-orang yang bodoh. Nama kitab. Nak menolak setengah daripada perkataan orang yang bodoh-bodoh. Tu sufahat ni orang bodoh.
Kata siapa? Nak kritik tu. Hak set kritik kitab Takribul Ikhwan. Sedaplah dalam tu. Lagu mana? Nantilah. Jadi kita akan beli berapa? 20 T. 20 buah kitab. Harga dalam apa RM4.5. Shopee tak silap. Dalam RM4.5. Nanti siapa dulu, lepas tu bawa marilah PT tu. Ataupun kalau nak print kertas dak comel. Kalau kertas hak siap dah ni mungkin comel lah, mungkin lah. Kalau kita nak print tak tahulah, serahlah. Rasa baik belilah, lebih berkah sikit kot. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilman akdamin wa fahimna fahmas sabiqin warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.